Pagi, salam sejahtera, salam yang penuh hormat, pagi yang penuh bahagia, pagi yang penuh keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang membawa maksud segar, pagi yang membawa maksud bahagia, pagi yang membawa maksud ceria. Sesungguhnya pagi inilah yang menentukan keceriaan, kecemerlangan kita untuk satu hari pada hari ini. Atas sebab itulah kita bangun pagi dengan penuh rasa bahagia, dengan penuh rasa ceria, bangun pagi dengan penuh rasa positif. Sesungguhnya hari ini adalah hari yang lebih baik daripada semalam. Jadi insya-Allah segmen kita pada hari ini dalam mukaddimah yang bertajuk yang sangat panas, iaitu Goda Suami. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di TV9. Goda suami. Jadi sesungguhnya rumah tangga itu kita bina umpama membina masjid. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Rum ayat yang ke-21. Wa min a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang membawa maksud di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ialah menjadikan diri kita ini pasangan masing-masing supaya kita boleh menumpang rasa tenang kepadanya, dan di antara suami isteri itu Allah jadikan perasaan mawaddah warahmah, iaitu penuh dengan kasih sayang. Saudara penonton di rumah, ini menunjukkan sesungguhnya perkahwinan yang dibina ada maksud yang tertentu. Perkahwinan yang dibina ada niat yang tertentu. Seumpama kita membina masjid, ada kiblatnya. Begitu jugalah dengan rumah tangga. Kiblatnya ialah mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbalik pada topik kita pada hari ini, iaitu goda suami. Mengapa kita perlu menggoda suami? Kadang-kadang semakin lama perkahwinan, malam pertama dah tak jadi malam pertama, malam ke-10 dah jadi malam ke-100. Ini membawa maksud sesungguhnya perkahwinan itu perlu dibaja, perlu diharmonikan, perlu dimakmurkan supaya malam pertama dan hari-hari setiap malam menjadi malam pertama. Itulah kiblat dalam rumah tangga, iaitu berkiblatkan kasih sayang sesama suami isteri. Jadi, mengapa kita perlu menggoda suami? Saudara penonton di rumah, terutamanya kaum ibu, para isteri, sesungguhnya isteri, kita merasakan sesungguhnya solat itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akui. Puasa pun kita akui, itu pun adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga zakat, haji dan sebagainya, semuanya kita akui. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ramai, termasuklah kadang-kadang saya sendiri, tidak merasakan menggoda suami, menghiburkan suami, melayan suami itu termasuk dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya menggoda suami, seorang isteri melayan suami, itu adalah satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam segmen kali ini kita semua dapat rasa bahawa goda suami ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menggoda suami bukan perkara yang remeh-temeh. Menggoda suami bukan perkara-perkara yang boleh kita ambil ringan-ringan, kerana untuk menjaga keharmonian, untuk menjaga masjid yang kita bina bersama suami kita. Sesungguhnya mengapa kita perlu menggoda suami lagi, tuan-tuan perempuan sekalian? Sesungguhnya menggoda suami adalah satu jambatan, satu talian untuk kita mengharmonikan rumah tangga, supaya setiap hari yang berlalu tidaklah terus berlalu, supaya semakin hari semakin sayang, tidak semakin hari semakin melayang, semakin hari sepak terajang. Itu yang paling kita tak nak. Kita nak macam mana rumah tangga yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Khadijah, sehingga kan apabila Khadijah radhiyallahu anha meninggal pun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih menyebut-nyebut lagi kebaikan Khadijah. Kenapa? Kerana layanan first class yang diberikan oleh Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang kita perlu kaji, kita perlu selidik mengapa dan kenapa dan bagaimana para sahabiah menggoda suami-suami mereka.
Jadi insya-Allah saudara, yang pertama boleh kita ajak diri kita, diri saya semua untuk berfikir dan mengamalkan apa cara untuk menggoda suami. Jadi yang pertama ialah lakukan perubahan diri. Perubahan diri yang pertama, kita perlu lakukan perubahan diri pada segi sedikit fizikal kita. Contohnya, selama ini dekat rumah pakai kain batik dengan t-shirt saja. Kain t-shirt, pakai t-shirt pun lubang-lubang sebab apa? Nak angin banyak masuk, senang nak masak. Jadi kita pun bahagia dengan cara itu. Apa salahnya sesekali pakai baju kurung sutera di rumah yang selalu kita pakai ke pejabat, pakai cantik-cantik, gosok sampai sait dia tajam, cicak jatuh pun mati. Tapi kat rumah kita tak nak pula pakai macam tu. Jadi itu yang pertama, cuba lakukan perubahan diri pada segi fizikal kita. Biasa pakai macam tu tadi, pakai batik dengan t-shirt saja. Cuba kali ini pakai baju kurung cantik-cantik, ayu-ayu, sopan-sopan, ajak minum bang. Cantiknya awak hari ni, berubahlah awak hari ni. Perubahan itulah yang kita katakan surprise. Kita mengejutkan suami dengan perubahan fizikal kita. Perubahan seterusnya, sesekali cubalah calitkan sedikit solekan pada wajah. Biasanya kita bersolek di luar rumah. Sebenarnya wajib bersolek di dalam rumah. Ini yang menjadi masalah wanita zaman sekarang. Pergi keluar, nak pergi jahit, nak pergi pasar pun bukan main. Solek ringkas je nak keluar. Pejabat soleknya lain, pergi pasar soleknya lain, pergi hypermarket soleknya lain. Tapi bila di rumah langsung tak ada solek. Jadi adakah cara ini boleh menambat hati suami? Itu masalahnya bila suami pandang perempuan cantik di luar rumah, kita cemburu. Pandang mana tu? Pandang mana tu? Tapi masalahnya kita di rumah tak nak pakai cantik-cantik, tak nak solek cantik-cantik. Bukan suruh make up tebal macam nak pergi berlakon ke, pergi menyanyi. Cukuplah sekadar sejuk mata memandang. Jadi cuba buat sedikit solekan yang nipis. Cuba pakai pakaian yang agak cantik-cantik di rumah supaya sesekali kita nampak cantik mata memandang. Jadi insya-Allah saudara, itu di antara perubahan yang pertama kita kena buat. Sebab apa? Perubahan pertama, suami memandang kita. Jadi kita kenalah buat perubahan daripada segi pandangan. Tapi ingat, dengan niat. Kita buat perubahan itu bukan saja-saja niat nak menunjuk-nunjuk, bukan saja-saja niat yang takabur yang lain, tapi niat kita semata-mata nak menggoda suami hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya semata-mata kerana niat goda suami adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya semata-mata kerana niat, sesungguhnya menggoda suami ni Allah suka. Dan Nabi SAW pun suka juga. Kerana niat kita mengharmonikan keharmonian rumah tangga adalah satu perintah Allah. Berjumpa lagi lepas ini dengan tips-tips yang lebih hebat, insya-Allah. Berjumpa lagi dalam mukaddimah siri Goda Suami. Saudara penonton di rumah, ibu-ibu, para isteri yang saya kasihi sekalian, sesungguhnya suami ni tak susah nak digoda. Sebab kalau tak digoda pun dah tergoda. Jadi apatah lagi kalau isteri-isteri ni menggoda. Jadilah mengada-ngada. Tapi apa pun, mengada-ngada dengan suami tak salah. Mengada-ngada di luar rumah, itu yang salah. Tak ada salah kita mengada-ngada dengan suami kerana itulah yang dihalalkan oleh syariat. Sesungguhnya perkahwinan, apabila berkahwinnya sepasang suami isteri, maka menangis, meraunglah para syaitan. Menangis kerana telah apabila berkahwinnya Adam dan Hawa itu, berkahwinnya suami dan isteri itu, maka tertutuplah satu pintu maksiat. Oleh sebab itu, perkahwinan ini adalah satu ibadah. Oleh sebab itu, berbalik-balik semula kepada tajuk kita hari ini, menggoda suami. Dan seterusnya, apakah tip yang seterusnya? Ialah menjaga komunikasi. Saudari, para isteri yang saya kasihi, sesungguhnya komunikasi sangat-sangat memainkan peranan yang sangat penting dalam hubungan suami isteri. Yang menjadi masalahnya apabila terputusnya hubungan suami isteri, iaitu hubungan komunikasi suami isteri, apabila berlakunya masalah-masalah yang kecil. Oleh sebab itu Rasulullah SAW menyuruh kita berbincang, bermesyuarat apabila kita terdapatnya masalah. Dan sepatutnya seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan oleh Khadijah radhiyallahu anha, bagaimana Rasulullah ketika balik daripada Gua Hira, turunnya suratul Al-Alaq, itu Jibril datang dengan ketakutan. Rasulullah balik ke rumah, ketika itu Khadijah
tanpa bertanya, kenapa ni bang? Kalau kita mungkin kita akan bertanya, apa pasal ni tiba jadi macam ni, cakap cepat. Mungkin kita akan sergah suami kita. Tetapi tidak dengan Khadijah radhiyallahu anha. Apa yang dibuat oleh Khadijah? Mengambil selimut. Selimutnya suaminya. Bertenang bang, bertenang. Tidak dipaksanya Rasulullah SAW ni bercerita. Yang menjadi masalah kepada kita sekarang, kita suka paksa suami. Apa daripada mana ni? Cakap. Itu masalah sebenarnya. Kita suka paksa suami kita. Jadi sepatutnya komunikasi yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita bercakap dengan bahasa-bahasa yang baik. Contohnya perkataan terima kasih. Jarang kita budayakan dalam rumah tangga kita. Contohnya apabila suami balik bawa buah tangan, bawa lauk pun kita tak ucapkan terima kasih. Kita merasakan bahawa itu memanglah tanggungjawab dia. Tapi tidak salah kalaulah kita katakan, bang terima kasih beli lauk untuk kita makan hari ni, walaupun kita yang masak. Jadi perkataan-perkataan itulah yang akan mencairkan hati-hati suami. Alah tak apa, memanglah tugas abang. Tak apalah saya cakap terima kasih. Contohnya suami membantu kita dalam urusan kerja rumah. Jadi kita pun cakap, bang terima kasih ya tolong saya. Itu pun, ayat-ayat macam itu pun dah boleh menggoda suami. Dan di antara ayat-ayat yang menggoda yang lain ialah ucapan kalimat maaf daripada seorang isteri kepada suami. Contoh, kalaulah kita tak berkesempatan nak masak di rumah, nak ajak suami makan di luar, pernah tak kita cakap minta maaf? Bang, minta maaf bang, hari ni saya tak sempat nak masak. Saya sakit kepala, banyak sangat urusan pejabat. Minta maaf bang, saya tak dapat masak. Sebenarnya minta maaf kita ni nak bodek, nak ajak makan di luar pun tak apa. Jangan kata hari ni makan kat luar, saya tak sempat masak. Contoh. Padahal niat kita adalah untuk menggoda suami kita. Tak salah kalau kita ucapkan kalimat-kalimat maaf. Sesungguhnya kalimat-kalimat keramat inilah yang boleh menggoda suami kita. Jadi saudara, selain daripada itu, apakah perkara yang kita buat boleh menggoda suami? Itu yang pertama lagi. Seterusnya ialah hendaklah kita buat sesuatu yang disukai oleh suami sebelum disuruh. Buat sesuatu sebelum disuruh. Biasanya kita kalau tak suruh tak buat. Contohnya lah nak minum kopi ke teh tarik ke, sampai suami tu sampai pergi lari kedai mamak sebab isteri tak nak buat teh tarik. Kalau minta dekat mamak sekejap dah dapat. Minta dekat isteri 2 hari baru dapat, dia kata. Itu sebab suami tu lari daripada rumah pergi ke kedai mamak. Jadi apa kata dengan niat yang baik untuk menggoda suami, untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ubah diri kita. Buat sesuatu sebelum disuruh. Nampak suami duduk-duduk tengok surat khabar, baca surat khabar, okey, kacau. Buat teh tarik macam mamak buat. Jadi bang, ni air teh. Wah, ini belum suruh dah buat. Cayalah suami abang ni, sayanglah sama awak, I love you. Jadi maksudnya di sini, suami itu akan cair hatinya kerana kebaikan yang isteri tunjuk. Suami itu akan tenang hatinya kerana kebaikan yang isteri tunjuk. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan macam inilah yang akan membina jambatan-jambatan keharmonian di dalam rumah tangga. Seterusnya, ciri-ciri tip-tips untuk menggoda suami. Isteri perlulah membuat perubahan diri ke arah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, kalau sebelum ni hanya sembahyang fardu, apa kata tengah malam bangun sembahyang sunat tahajud dan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, baca Al-Quran. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa isteri yang baca Quran selepas sembahyang tahajud, maka suami tidak akan melihat wanita lain lebih cantik, walaupun ramai wanita lain lebih cantik di luar, tapi suaminya hanya melihat isterinya lah yang paling cantik di dalam hatinya. Jadi apa kata saudara, buat perubahan diri dengan niat menggoda suami, dengan mengubah diri ke arah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ubah diri untuk lebih menjaga aurat kerana suami, kerana mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Bertemu lagi dalam muqaddimah dalam siri Goda Suami. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Apabila seseorang itu memberi penghormatan kepada kita, maka hendaklah kita membalasnya dengan setara dengannya atau yang lebih dengannya. Maksud ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini, maksud firman ini ialah apabila seseorang itu membuat baik kepada kita, membuat kebaikan kepada kita, hendaklah kita membalas dengan setara dengannya atau yang lebih baik daripadanya. Maksudnya di sini saudara,
Sedangkan orang lain buat baik pun Allah suruh kita membalas dengan yang baik. Apatah lagi suami kita yang telah memberi kebahagiaan kepada kita, kasih sayang kepada kita, zuriat kepada kita, ketenangan kepada kita, mengelakkan diri pada maksiat kepada kita. Atas sebab itulah suami pun kita perlulah memberi layanan yang lebih baik daripada orang lain sebenarnya. Jadi di antara cara-cara yang lain, tips-tips untuk kita menggoda suami ialah hendaklah kita menyayangi orang yang suami sayang. Maksud dari sini kita khususkan kepada keluarga belah suami. Contohnya ibu dan ayah suami, iaitu ibu mertua kita, hendaklah kita layan seperti mana kita melayan ayah dan ibu kita sendiri. Melayan keluarga suami seperti kita melayan keluarga kita sendiri. Melayan kakak suami seperti kita melayan kakak kita sendiri. Melayan adik-beradik suami seperti kita melayan adik-beradik sendiri. Ini menjadi masalah, terutamanya yang perempuan. Kadang-kadang kita hanya berat sebelah pihak kita sahaja, sedangkan suami itu dah menjadi keluarga kita. Itulah maksud perkahwinan, menggabungkan satu keluarga menjadi dua keluarga, menjadi satu keluarga. Yang perlulah kita taburkan kasih sayang juga kepada keluarga belah suami kita. Oleh sebab itu, banyak-banyakkanlah khidmat kepada keluarga belah suami. Contohnya bila kita balik ke kampung suami, bawalah buah tangan, bawalah apa yang mengembirakan ibu mertua. Kalaulah ibu mertua tu suka dengan buah-buahan, bawa buah-buahan. Kalau ibu mertua tu suka dengan kain batik, bawa 2 kilo kain batik. Kalau itu yang mengembirakan dia. Kalaulah ibu mertua atau bapa mertua tu suka masakan kita, balik kita masak banyak-banyak, masak selalu supaya ibu mertua kita tu suka. Itu juga adalah salah satu cara untuk menggoda suami kita. Suami kita akan gembira, alhamdulillah isteri aku sayang dengan mak aku. Alhamdulillah isteri aku sayang dengan bapa aku. Bila mak mertua sakit pun kita layan mak mertua, jaga mak mertua seperti mana kita menjaga ibu kita sendiri. Sesungguhnya layanan yang sebegini pun boleh dijadikan sebagai satu tips untuk kita menggoda suami kita. Suami kita akan bersyukur, tak sia-sia aku kahwin dengan kau sebab kau boleh jaga keluarga aku macam keluarga kau sendiri. Seterusnya, di antara tips yang lain untuk kita goda suami kita ialah hendaklah selalu kita memuji suami kita dengan seikhlas hati, tak kira waktu, tak kira maksud. Jangan ada udang di sebalik mi saja baru kita nak goda suami. Nak beli barang-barang tertentu barulah kita nak goda suami. Tidak, selalunya sepatutnya hendaklah seorang perempuan itu selalu memuji suaminya. Bila suami dia tolong, bang terima kasih bang, abang baiklah hari ni sebab tolong saya. Tak payah sebut yang dia tak tolong tu. Selama ni dah 20 tahun saya kahwin dengan abang tak pernah tolong saya. Hari ni baru abang tolong saya. Jadi yang buruk tu jangan sebut, sebut yang baik je. Baguslah abang hari ni abang tolong saya, tak pernah saya nampak abang basuh pinggan. Abang boleh kalau hari-hari macam ni kan senang saya bang. Contohnya suami pula bantu isteri buat susu anak. Terima kasih bang, abang bantu saya. Tak apa yang awak dah susukan anak, dah tiba masanya saya pula bagi susu pada anak. Kan bagus macam tu, komunikasi yang baik, tolong menolong. Dan isteri pun jangan kedekut sangat nak puji suami. Kadang-kadang bila suami tu dah handsome, hari Jumaat nak pergi berjabat pakai baju Melayu, tak naklah puji, abang cantik lah hari ni, handsome lah hari ni pakai samping, tak nak cakap. Sebab apa? Dia dengarkan kawan dia cakap pejabat, suami ni kalau handsome jangan puji sangat, nanti mengada-ngada. Jangan ikut macam tu. Apa salahnya dengan hati yang ikhlas kita puji suami kita, abang memang handsome hari ni, saya bertuah jadi isteri abang. Macam tu lah. Jadi dengan cara-cara yang macam inilah barulah keharmonian rumah tangga dapat dipupuk, dapat dibaja, dapat diteruskan kasih sayang itu. Sesungguhnya menyembah kasih sayang antara suami dan isteri adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah saudara, kesimpulan yang dapat kita buat pada segmen goda suami pada hari ini ialah kita kena faham, masukkan ke dalam hati kita, masukkan ke dalam rasa dan jiwa kita, sesungguhnya menggoda suami, melayan suami ini adalah satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sama seperti Allah memerintahkan solat, sama seperti Allah memerintahkan zakat, sama seperti Allah memerintahkan kita puasa. Amalan-amalan lain kita boleh buat kerana perintah Allah. Cuba kita rasakan menggoda suami pun adalah satu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan kita kena pastikan sesungguhnya kita menggoda suami, melayan suami semata-mata hanyalah kerana niat untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk mencari kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Khadijah radhiyallahu anha melayan Nabi, begitulah kita kena usaha untuk menjadi seperti Sayyidatina Khadijah. Sebagaimana Sayyidatina Aisyah melayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitulah juga kita cuba untuk menjadi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Walaupun kita tidak dapat menjadi Aisyah, walaupun kita tidak dapat 100% menjadi Fatimah, walaupun tidak dapat 100% menjadi Khadijah radhiyallahu anha, dapat sikit-sikit 10%, 5% pun alhamdulillah. Jadi kesimpulannya, sama-sama kita goda suami kita, memuji dengan kata-kata yang baik, berkomunikasi yang baik, melakukan perubahan diri pada segi fizikal, sikap, melakukan perubahan diri pada segi akhlak, menuju kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara-perkara itu akan membantu kita mengeratkan lagi kasih sayang bersama suami kita. Sesungguhnya kita berazam untuk membina rasa dan jiwa kita supaya kita dapat bawa rumah tangga ini ke alam akhirat, kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah saudara, kesimpulannya bersama-sama kita doa banyak-banyak, solat hajat banyak-banyak, semoga rumah tangga yang kita bina dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjalanan rumah tangga kita mendapat perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian, kita jumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.